Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada pagi ini kita dapat kembali, dan insya-Allah hari ini kita baca dari surah Al-Baqarah, maka surah 47 pada ayat 275. 275. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, pencipta sekalian alam, pemilik alam semesta, yang satu-satunya berhak dengan ibadah daripada kita, dan kepadanya lah sekalian makhluk ni akan kembali dan bertemu dengannya. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sambungan ayat kita lah, tadabbur kita pada ayat yang kita bacakan tadi. Ayat yang kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, memakan harta riba. La yaqumuna, tidak dapat berdiri dengan betul. La yaqumun, tak akan dapat berdiri.
illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali atau melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu. Pernah tengok ada orang yang kena rasuk syaitan, bahasa mudah kita panggil orang histeria. Betul tak? Histeria ataupun kerasukan lah. Dia punya, orang panggil menggelupunya dia, terhuyung hayangnya dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, pada hari kiamat orang yang makan harta riba ni dia bangkit dalam keadaan histeria kerana ketakutan yang amat dahsyat disebabkan dosa yang dia bawa. Takut. Memang bangkit hari akhirat ni takut. Sesungguhnya takut sungguh. Kita je lah ni duk main relax je. Dalam kita tu saya kata, mungkin saya lah, maknanya kehidupan kita ni sepatutnya fokus kita akhirat. Tapi oleh kerana dunia kita ni terlalu indah bagi kita, rumah kita cantik, kereta kita besar, kerja kita banyak, duit kita lebih, orang tu sibuk berjalan sini, orang tu sibuk makan kat sini, mewah. Sehingga kadang-kadang kehidupan dunia kita menyebabkan kita lalai daripada fokus akhirat kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita ni hati yang istiqamah dan tetap kekal fokus terhadap hari akhirat. Jadi salah satu gambaran hari akhirat, bila orang bangkit hari akhirat, semua orang tertanya-tanya, terkejut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Bila bangkit hari akhirat dalam keadaan terkejut, kenapalah kita bangkit balik ni? Qalu man ba'athana min marqadina hadha. Siapa yang bangkitkan kami daripada tidurnya kami? Jadi bangkit daripada tidur tu terhuyung hayang, terpingu-pingu, terkejut, ada berlaku keadaan dia. Tapi dalam ramai-ramai tu ada satu golongan manusia, sifat bangkit dia lagi dahsyat daripada orang lain, iaitulah orang yang makan harta riba. Orang lain bangkit pening juga, bangkit kalau keadaan terkejut juga. Tapi si pemakan harta riba bangkit histeria kerana ketakutan yang ada pada dosa yang mereka bawa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, ay la yaqumuna min quburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masru'u hala sar'ihi wa takhabbata asy-syaitanu lah wa dhalika annahu yaqumu qiyaman munkira. Bangkit sama seperti orang yang kena rasuk syaitan. Keadaan dia histeria, wa dhalika kerana dia yaqumu qiyaman munkira, orang yang bangkit hari akhirat dalam keadaan tak nak kembali akhirat. Tak nak bangkit, ya Allah biarlah, tak nak. Dalam keadaan tak nak sebab dia tahu dosa riba ni berat, tuan-tuan. Hari ni kita akan sebut beberapa hadis besarnya dosa riba. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, akilur riba yub'athu yawmal qiyamah majnunan yukhnaq. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pemakan harta riba bangkit hari akhirat seperti orang gila yang tak cukup nafas. Yukhnaq, tercepet, sesak nafas. Gila yang dalam keadaan sesak nafas.
Kerana apa panggil ketakutan mereka. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut cerita Nabi tengok dalam mimpi, dia tengok ada orang yang duduk berenang dalam sungai darah. Apabila sampai di tengah sungai, ada seorang lelaki lagi yang duduk kumpul batu-batu yang ada tepi-tepi sungai. Kawan tu berenang je dekat, dia baling batu sampai ke tengah sungai, sungai darah. Jadi dalam hadis, di hujung hadis tersebut, maka ditanya siapakah lelaki yang berenang-renang dalam sungai darah, yang menerima balingan batu-batu daripada lelaki yang ada di tebing sungai. Jawapannya, dia adalah pemakan harta riba. Baik, dalam Islam, riba ni tu cerita akhirat, baru satu. Dalam Islam, bab riba apa tu, dosa riba ni dahsyat. Kalaulah kita boleh sebut beberapa hadis yang ada dalam Islam atau ayat Quran dalam Islam berkaitan dengan riba. Ayat Quran kita tak baca lepas hari ni, waktunya kita akan baca lepas ni. Tapi nak sebut beberapa hadis berkaitan dengan riba. Pertama, Nabi SAW melaknat semua orang yang ada kaitan dengan riba. Kata Nabi, kata Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Nabi melaknat pemakan harta riba, pembayar harta riba, penulis transaksi riba, dan saksi yang terlibat dalam jual beli riba. Semua yang terlibat dengan riba dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW pernah sebut, jauhilah 7 dosa yang sangat membinasakan. Salah satunya ialah dosa makan harta riba. Kemudian Nabi SAW juga menyebut dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ar-riba 73 baban. Riba ni ada 73 cabang. Riba ni ada 73 cabang. Aisaruha, paling ringan cabang riba, dia ada 73. Ambil yang paling ringan. Paling besar tak tahu lah. Paling ringan daripada cabang riba adalah dosa dia seperti seorang berzina dengan ibunya sendiri. Paling ringan dosa riba seperti seorang berzina dengan ibunya sendiri. Dahsyat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan dari Abdullah bin Hanzalah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham yang dimakan seorang lelaki dari harta riba, yang dia tahu harta tersebut riba, lebih dahsyat atau lebih berat daripada 36 kali berzina. 1 dirham dari riba lebih teruk daripada 36 kali dosa zina. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Dan dalam banyak-banyak dosa zina yang paling teruk ialah zina dengan isteri jiran tetangga. Dan siapa-siapa yang diamanahkan, dalam satu hadis yang lain kita baca dalam kitab Dosa Al-Kabair, dosa-dosa Imam Az-Zahabi, kalau orang pergi berjihad, dia tinggalkan anak isteri amanah kepada orang yang tak pergi berjihad. Awak tu duduk berjihad, patutnya orang tak pergi jaga ni keluarga mujahidin ni, tiba-tiba dia pergi buat naya, buat zalim kepada keluarga, zina dengan isteri kawan tu. Maka di hari akhirat Allah Ta'ala offer kepada orang yang dikhianati itu, mu ambillah sebanyak mana mu nak ambil amalan orang tu. Ini dosa yang zina. Aku kita zaman kita dah ni, orang panggil bab riba ni, zina tu berat dah. Riba ni lagi dahsyat daripada tu. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita lah daripada tu. 73 cabang tu banyak. Kita pun semoga Allah Ta'ala selamatkanlah. Hati-hati itu mesti dalam bab ni. Dan itulah, zaman kita ni zaman orang bermudah-mudah, mudah-mudah sangat. Dia pula mari cari kita. Dia kat kredit tu dia mari cari kita, bukan kita pergi cari dia. Zaman dulu orang cari duit, zaman ni duit cari orang. Nak kita hak tak nak dia campaign lagi. Mari pula skim tu skim ni, masuk pelaburan tu masuk pelaburan ni. Pasal apa? Semuanya nak duit cepat. Jangan nak duit belaka kita pun. Nah, tapi gitulah Allah Ta'ala ni, dia ada yang halal, dia ada yang haram. Baik, sambungan ayat kita. Tak habis nanti ayat, baru 2 baris baru baca. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu kerana mereka berkata jual beli itu seperti samalah riba. Ada orang justify riba ni sama je dengan jual beli. Jadi dia anggap benda ni okey. Ada satu orang, waktu mak saya tu pencen. Cerita ni berlaku lebih kurang 10 tahun yang lalu lah. Mak saya pencen, dia dapat duit. Taklah banyak mana, moga mak kita pun cikgu sekolah hak taraf diploma zaman dulu. Nah, jadi dulu punya cerita, bila dapat duit seketul ni, ramai lah orang panggil dah gula ada, semut mari lah. Betul tak? Salah satunya orang mari minta investment pelaburan. Lalu dia minta nombor saya, dia kata dia ada program ni jualan langsung gini-ginilah. Kebetulan masa tu MLM ni tengah naik. Saya tak sebutlah produk dia nama apa. Jadi dia mari, dia kata kalau masuk gini sekian duit, nanti dibayar kepada mak saya ni keuntungan setiap bulan dia akan bayar. Duit pokok ni ada, setiap bulan dia bayar berapa ratus lah, ingat 500 setiap bulan. Ni investment ni kekal. Jadi bila-bila kalau nak keluar, mak keluar je. Tapi selama dia duduk asal ni 500 setiap bulan. Jadi dia pun mari kat mak ada duit masa tu, orang pencet. Dapat berapa 5 bulan, tambah lagi pencen, kalau 1,000 dapat 1,500. Jadi kira pencen jugalah dia pun. Dia pun mari. Tapi saya kata nanti dulu, sabar dulu. Saya tanya dia, orang mari tu bawa datang kereta Mercedes ni kat rumah, tak puas hati. Pasal mak saya kata tak boleh, anak tak bagi, dia kata tak puas hati. Dia ni mari jumpa. Masa tu saya jadi pensyarah dekat kolej KIAS, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra di Kelantan.
Mari dekat kolej tu, bawa kereta Mercedes besar. Bawa dia kata, ustaz kita kena bisnes ni gini biar kita tak kalah dengan orang kafir. Kalau orang kafir tu kaya, kita kena lagi kaya daripada dia. Dia jangan ustaz jangan halang orang bisnes. Oh saya, bukan kita nak halang orang bisnes. Abang tu apa ustaz tak ujian, mak ustaz invest dengan kad ni dah. Saya nak tanya dalam investment ni akad dia macam mana? Macam mana mak saya akan boleh 500 bulan tu? Apa status 500 tu? Keuntungan ke? Share partner ke? Atau macam mana? Saya kata akad dia macam mana? Kalau share partner, mesti kita ada hujung bulan nilai keuntungan. Keuntung ni tak statik, mesti dia ada naik ada kurang. Jadi kalau kata share partner, kalau dia kata sharing, berapa nilai mak saya nak kena bayar ni, berapa persentage yang dia dapat, maka untung rugi dia mesti kira dengan persentage ni. Time untung banyak, mak saya dapat banyak. Time untung sikit, mak saya pun dapat sikit. Kak pun tak rugi, mak saya pun tak rugi. Itu asasnya. Oh dia mau. Sama lah dia kata. Kalau kak sewa kedah tu harga dia 50,000. Kak kena bayar juga sewa bulan-bulan 500 bulan. Maka anggap saja kak ni sewa duit mak ustaz ni dengan harga 500 bulan. Saya tepuk dahi. Oh kalau lagu tu lah. Inilah dia bab pintu riba. Pinjam dianggap pinjam duit tu seperti sewa kedah. Kalau kak sewa kedah pun kena bayar 500 bulan. Maka kak pinjam duit mak ustaz ni anggap macam sewa duit juga lah. Bayar 500 bulan. Oh saya kata lagu ni kak, nanya lagu ni. Betul lah ayat Allah Ta'ala kata dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Sebab ada orang anggap jual beli ni sama je dengan riba. Dia anggap dia kias kot tu. Lain sewa kedai, ada benda, ada alat, ada gapo. Ni pinjam duit ni dia tak ada, orang panggil third party, tak ada benda. Antara tu memang kita bisnes interaksi duit sahaja. Dan bisnes duit dengan duit, dia panggil transaksi duit ni, emas dengan emas, perak dengan perak. Dia ada unsur untung rugi dan dia ada apa panggil unsur riba. Dia mudah-mudah dia kata macam kat sewa kedah lah. Kedah tu harga, contohnya kedah tu harga 50,000. Kita bayar 800 bulan. Jadi kat pinjam duit mak ustaz ni, lebih kurang nilai tu tak bayar 500 bulan. Aduh kerja lagu tu. Lepas dengar lagu tu saya balik kat mak. Tak payah. Tak payah. Tak payah tu alhamdulillah tak payah lah. Dia pun tak masuk. Lepas daripada tu saya dengar kawan tu pun jatuh bisnes dia. Pasal apa bisnes jatuh? Salah satunya ialah Allah Ta'ala akan sebut dalam ayat yang kita baca hari ni, kerana riba ni tidak ada keberkatan pada harta. Sebaliknya sedekah Allah Ta'ala suburkan. Baik, sambung ayat. Cerita riba ni memang banyak dia panggil cerita dia, cabang-cabang dia. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jawapan dia tak sama. Kerana Allah menghalalkan jual beli dan Allah juga mengharamkan riba. Jual beli lain, riba lain. Jual beli juga. Sebab tu kalau ada orang dah ni pergi ke bank, dia nak buat loan pinjaman. Seorang lagi dia pergi ke bank nak beli rumah. Seorang lagi bank nak beli kereta. Hak ni dia panggil financing. Hak ni pembiayaan, walaupun kita panggil istilah loan berapa je. Tapi waktu kita pergi ke bank nak beli kereta harga 70,000 contohnya. Pergi ke bank, dalam agreement kita beli dengan bank dengan harga 85,000. Dah siap akad. Aku beli dengan bank kereta ni kita tahu 70,000. Tapi sebab kita nak bayar bulan-bulan, seolah-olah bank beli dengan
owner kereta tu cash 70,000, bank bayar kat dia. Kita pula beli dengan bank bayar ansuran. Nilai kita beli 85,000 bagi contoh. Bank ambil untung 15,000 untuk tempoh masa 9 tahun. Tapi kita akad jelas. Akad kita, aku beli kereta ni dengan harga 85,000 dengan tempoh bayaran 9 tahun. Clear? Itu jual beli. Betul tak? Itu jual beli 9 tahun. Kita dah pacak lah. Macam kita lah, tak usah kata bank. Kita ni ada duit. Nah, dulu orang kampung ni tak ada bank. Dia nak beli hutang. Tolonglah aku nak beli di peti sejuk. Ni lah aku nak beli. Dia pergi kat ada orang kampung tu, dia duit banyak sikit. Dia panggil gaya kok memoh tapi gaya kampung. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Kampung saya adalah kampung saya sebab mungkin kok memoh tak ada. Dan di dekat Kelantan tu dia adalah kok memoh gaya kampung. Ada orang ada duit ni, dia pergi, dia kata aku nak beli peti. Dia pergi kat makcik ni. Makcik ni kata nak beli peti. Peti mana? Peti ni dengan harga dia, peti ni harga 600. Boleh. Tapi bayar kat aku beli peti, membayar kat aku harga 800, tiap-tiap bulan sekian-sekian ratus. 4 kali bayar, 5 kali bayar. Jadi dia pergi beli dengan cash, dengan kedai, harga 600. Hak owner ni, ada duit ni. Lepas tu dia pula pergi jual ansuran kepada orang hak nak beli secara ansuran. Jadi kawan ni bukan minjam, dia beli. Dia beli dengan nilai ansuran. Itu bukan riba. Itu nama dia jual beli secara ansuran. Boleh tak ambil untung? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat satu akad. Dah siap-siap dah awal beli dengan harga 800, 4 kali bayar. Beres. Itu jual beli. Yang tak boleh macam mana? Beli dengan harga 600, 4 kali 800, tak bayar, 4 kali bayar. Tak boleh bayar, naik bunga lagi 100. Yang tu dah nama riba. Bertambah nama dia. Riba ni nama dia bertambah. Daripada hak asal tambah. Asal tambah. Asal kalimah riba dalam bahasa Arab ni ialah bertambah. Duit itu bertambah dengan sendiri tanpa sebab-sebab yang disyariatkan. Sebab apa? Sebab lambat bayar, sebab tempoh. Tempoh ni tidak dikira dalam agama menambahkan nilai. Ni zaman kita ni harta jadi mahal ni sebab tempoh. Lambat bayar naik, lambat bayar naik. Itu riba. Tambah duit. Riba ni ada dua. Pertama riba al-fadl, yang kedua riba nasi'ah. Pertama riba lebih, bayar lebih, dan yang kedua riba lambat bayar. Bahasa mudah, riba tangguh. Riba lebih, riba tangguh. Riba fadl, riba nasi'ah. Riba fadl ni macam ni. Riba lebih. Beli sekilo kurma yang elok dengan 2 kilo kurma tak elok. Kurma sama kurma, dia buat sistem barter tapi dia lebihkan satu pihak. Boleh faham? Kurma sama kurma, bila dia jual beli, dia tukar. Hak ni sekilo, hak ni 2 kilo. Tukar. Boleh faham? Jadi kenapa hak ni bayar 2 kilo, hak ni sekilo? Sepatutnya kalau nak tukar sekilo sama sekilo, maka sekilo yang lebih tu dalam Islam dipanggil riba. Sama juga dia kata emas dengan emas, transaksi emas dengan emas.
Dia kalau nak tukar sama berat dia sama berat, waktu tu laku dalam transaksi yang sama. Kalau emas dengan emas, kita tukar hak ni 10 gram, hak ni 9 gram, kita tukar jual beli, maka 1 gram tu dia jadi riba. Nabi SAW sebut mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Jual beli emas ni, emas, perak, beras, gandum, garam, yang makanan asas ni, kalau nak tukar jual beli mesti sama timbangan dia dalam satu masa yang sama. Jual beli sama settle. Kalau lebih, dia jadi riba. Riba al-fadl. Boleh faham? Lepas tu kalau orang beli kedai mah jual lain, upah jual lain. Kita ni bawa mah lama, kita trade tukar mah, trade in. Kalau kita nak bayar upah tukar tak apa. Tapi kalau nak trade in tukar mah aku dengan mahmu, mah kita 10 gram, mah dia 5 gram, tukar tak boleh. Kalau nak tukar 5 gram sama 5 gram, lebih kos upah bayar duit, barulah dia tu mah dengan mah tak boleh nak tukar lebih kurang macam tu. Oh mas, Pak Ustaz berat kalau tu. Aku tahu ngaji banyak cabang dia. Riba nasiah pula, riba nasiah, riba tangguh. Hamba bayar, dah hari ni aku pinjam duit 1,000, bulan depan aku bayar 1,500. Jadilah tu riba tu, bunga. Walaupun dia tak kata kalau lambat bayar, hak lambat bayar naik pula bunga, tu riba pula. Kalau dia kata aku bayar RM1,000, orang ni tu Muslilah ni dia panggil pinjam dulu Nur, pinjam 100 Nur nilam sehari, nanti ku bayar nanti, dia kata. Banyaklah orang duk buat nyanyi lah di pasar. Musim-musim orang susah ni, ramai orang pinjam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa Islam jaga sangat bab ni? Kerana asal pada pinjaman ni untuk tolong orang susah, bukan tu pinjam ni untuk dapat untung. Istilah alung ni tak ada dalam asal Islam. Alung ni dia memang bisnes dia memberi pinjam, dan ni dia mengambil untung di atas kesusahan orang. Allah tak pinjam melainkan orang susah. Sebab tu dalam Islam memberi pinjam ni sama dengan sedekah. Sebab kita tolong orang, Allah susah, saya bagi pinjam kat awak, awak bayarlah waktu awak senang. Itu asal kita nak tolong orang. Tapi masalah orang kita, kalau jumpa orang baik lagu tu, dia tak bayar pula. Kalau jumpa orang lagu tu, tak apalah, awak nanti senang lah, awak bayar lah. Pakai sudah tak nampak. Ada juga lagu tu. Itu. Jadi dua-dua tu kena ambil timbangan lah. Baik, kembali kepada ayat. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Kalau benda tu jual beli halal, untung banyak mana tak kisah. Tak kisah, selama dia jual beli tak apa. Jangan kita jadikan dia duit create duit, money doesn't create money. Dia mesti ada satu benda. Jual beli ni, pergi beli. Ada seorang sahabat tu, dia buat jual beli kurma baik dengan kurma buruk, kurma elok dengan kurma tak elok. Dia tukar kurma, beli kurma baik contohnya 1 kilo, dengan kurma buruk nilai dia 2 kilo. Tak boleh. Macam mana nak buat? Pergi dulu, walaupun kita tahu ni nilai dia RM10, mak ni pun nilai dia RM10, kita suruh je lah. Jawapan dia, kena jual dulu, dapatkan duit RM10 tu, lepas tu pergi beli hak ni RM10. Jual dulu, tukar kepada benda lain.
Sebab unsur yang sama ni jadi riba dalam agama. Terutamanya makanan asas lah. Gandum dengan gandum, beras dengan beras, emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, yang Nabi SAW dah sebut. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Tuhannya. Okey, maksudnya perintah larangan dari Tuhan, lalu dia berhenti mengambil riba. Dulu dia ambil riba, bila datang ayat riba dia berhenti. Allah Ta'ala kata fantaha falahu ma salaf, dia berhenti, maka hak dulu-dulu dia ambil kira-kira halal lah. Ni kira hak dulu fantaha falahu ma salaf, maka apa yang telah diambilnya dulu sebelum pengharaman menjadi haknya, wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Mana terserahlah kepada Allah. Hak dah ambil dah dulu zaman dia diharamkan. Wa man 'ada, siapa yang datang kepadanya perintah riba, dia kembali juga kepada riba. Siapa yang mengulangi perbuatan riba itu, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Wal'iyadu billah. Ayat yang seterusnya, zaman kita lah ni kena agak berat lah. Terlalu banyak cabang-cabang riba tadi. Nama pun macam-macam nama dia. Skim nama, pelaburan pula macam-macam. Kita tak ada nak kejar. Baru kerajaan tutup skim ni, keluar skim lain pula. Hak menipu scammer tu lain cerita. Hak ni sebab tu dalam apa-apa bank mesti untungnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah susutkan nilai harta riba dan Allah kembangkan harta sedekah. Jadi Allah Ta'ala sebut, siapa yang ambil riba, bunyinya kaya, tapi sebenarnya nilainya akan susut. Duit daripada harta riba ni akan susut nilainya. Allah yang jadikan macam tu. Wa yurbis sadaqat, sebaliknya sedekah akan berkembang. Siapa yang bagi sedekah banyak, harta dia bertambah. Siapa yang makan riba, nilai riba tu lama-lama duit dia pun hilang, susut. Tak akan berkat harta riba, tak akan untung. Saya dulu, tuan-tuan ingat tak kedai berkat Madinah kat kita ni? Nirwana kat Madinah. Zaman dia buka tu, saya jadi imam Masjid Mustaqim tu. Masa dia buka satu pintu je, satu pintu kedai kecil. Zaman dia tu, dia nak buka, dia bagilah tanya. Dia tanya tu apa benda transaksi, nak beli apa, kau nak beli kereta, kau nak pinjam duit, begitulah untuk kembangkan bisnes dia. Dia pergi ke bank, dia minta agreement. Kita ni bila pergi bank tengok agreement, sayang je, baca dah. Dia sebelum apa-apa dia minta mana ni? Minta dulu agreement. Dia ambil agreement tu, tanya saya kata saya bahasa Inggeris ni, agreement bank bahasa Inggeris, bukannya bahasa Melayu, kita pun tak faham. Saya kata saya tak reti lah ni. Dia bawa sampai ustaz mana tu, sampai ke Australia. Saya kata kenapa? Dia kata sebab aku tak nak buka bisnes aku dengan ada unsur riba. Berdasarkan ayat Allah, dia kata sebab riba ni Allah Ta'ala tak akan kembangkannya. Kalau kita nak benda tu berkembang, jangan ada unsur riba. Dia kata lagu tu kat saya. Dia kata Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkati lah. Hari ni bukan setakat 4-5 pintu
restoran ada, store ada, kedai ruci ada, kafe ada. Itu salah satu daripada contoh lah. Dia daripada asal niat dia dalam kekurangan tu mesti ada lah. Mungkin kita tak setuju kedai ada harga mahal, kau gapo kau tak kira lah tu. Tapi asasnya yang saya bagi contohnya bahawa waktu dia nak mula bisnes, dia sangat takut terlibat dengan riba. Sebab alasan dia, riba ni tak akan berkembang. Kerana dia yakin ayat Allah Ta'ala ni, ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dan banyak kalau orang Arab ni, dia memang ada investor dia. Banyak investor, dia cari investor. Dan dia bukan pergi ke bank pasal dia takut pada riba. Cari investor, kita bagi profit sharing ke, istilah-istilah yang mereka guna, dia panggil mudharabah ke, aku bagi duit perkongsian untung, bagi 50-50, 40-70, aku buat kerja, aku bayar modal. Cerita macam-macam. Tapi yang penting, carilah jalan untuk selamat daripada harta riba. Kita pula, orang kita ni bukan biasa nego, orang kita ni jenis passive income. Letak duit dalam sekian-sekian, duduk rumah main. Lepas tu duduk pula ada mari apa tu, duduk dalam duit simpanan KWSP ke, amanah saham ke. Jadi kita pun berhati. Lah ni contohnya KWSP dah ada dua, Islamik dengan konvensional. Cita-cita kita sepatutnya Islamik lah belakang, mudah lah bagi kita. Tapi Allah Ta'ala uji kita ni duduk dalam satu sistem yang bukan kita orang Islam duduk atas. Kalau orang Islam duduk atas sekali dalam soal bisnes ke berapa ke, banyak benda lah kita mudah. Lepas tu saya nak pesan pada businessman ada ni, nego lah siapa kaya betul-betul. Siapa jadi orang atas tu kita buat dasar untuk kita, tak apa. Kita bantu orang kita dalam berniaga. Tapi bila kita tak ada kuasa, kita tak besar, tak boleh nak buat apa lah. Tu pun Alhamdulillah dengan orang panggil usaha yang ada dah berjaya mewujudkan ni KWSP yang patuh syariah, yang ni konvensional punya. Lalu kita sebagai orang Islam paling kurang kita tunjuklah sokongan dan kita nak selamat daripada riba. Kalaulah majoriti umat Islam tunjuk dia punya kuasa tak nak terlibat dengan riba, dia akan buat pasal ni adalah bisnes. Tuan-tuan tahu pasukan bola, orang ni kita duk bising pasal buat larian KL Marathon, ada lambang band. Dan macam logo Liverpool zaman dulu lah, ada baju dia tulis Carlsberg. Kan? Ada orang tanya apa hukum dia, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Hak kata warak sikit dia tak nak terlibat sebab dia takut dia pakai itu mengiklankan business bank yang konvensional, dia tak nak. Hak pakai pula dia kata alah nama je, bukan kita kerja dengan bank, kita nak lari dia tu. Itu perbincangan panjang saya. Kalau orang tu warak, hati-hati, mungkin dia tak nak lah. Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak perhalusi lagi cerita tu. Tapi nak sebutnya, betapa kalau ada satu nak tunjuk power ni, orang Islam, pasukan bola Real Madrid. Real Madrid tahu kan? Dengarlah nama walaupun tak sokong. Real Madrid ni kelab daripada Spanyol. Spanyol ni kuat dia punya kristianisasi. Sebab memang dia ni negara yang telah ditawan oleh Islam dan dia bangkit balik, jadi dia punya sentimen Kristian dia kuat. Salah satu daripada dia, memang kita tengok di Europe, especially Europe, semua sebenarnya bendera dia berapa semua dia mesti ada cross. Sebab zaman dulu mereka ni memang berjuang untuk lawan Islam sehingga dia keluarkan orang Islam daripada Spain.
Negara-negara dia banyak ada lambang cross. Sebab dulu diasaskan daripada perang salib. Itu sejarah yang kita tak boleh nak abaikan, tak boleh nak deny. Tapi yang saya nak cerita, purchasing power umat Islam ni, dekat logo Real Madrid ni, dia ada lambang salib. Bila dia nak pasarkan produk dia, jersey dia, barang-barang dia ke Middle East, dia sanggup buang lambang salib. Pasal apa? Sebab kuatnya orang bagi orang Islam ni tak akan beli produk dia kalau ada lambang salib. Bila kita kuat, orang akan ikut kita. Tapi bila kita tak apalah, main gitu gini, akhir sekali orang pun rasa okey. Bila berbalik kepada isu konvensional, kalaulah umat Islam hari ni sedar tentang bahaya riba, pakat tukar belaka, saya rasa kebidak SP pun kuat semuanya patuh syariat. Tapi masalahnya orang kita lah, orang Islam lah, bila KWSP, pejuang Islamic financing ni dah buat sampai KWSP buat, kalau ikut Ustaz Zahruddin baru 20% kok orang Islam pergi tukar daripada KWSP syariah, hak tak patuh syariah kepada hak patuh syariah. Baru sikit je orang Islam pergi tukar. Banyak dia kata tak apalah, biar duduk dalam tu lah. Tak apa pula kalau tiba-tiba hak duduk konvensional untung dia lebih sikit, hak ni patuh syariah untung dia kurang sikit. Pasal hak ni bila dia kata tu, duit tu dia invest dalam kelab, mungkin arak, judi, hak investment lain ada juga. Tapi unsur-unsur tu yang kita tak nak. Ala kulli musliman dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah kita semua ni jaga bab ni, Allah akan tambah harta kita. Tapi kalau kita duk mikir, sayanglah, rugilah, duit kita sebenarnya dengan harta riba ni tidak pergi ke mana. Dalil Allah Ta'ala sebut ni ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak suka kepada orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Panjang bab riba ni, kena sambung esok pula. InsyaAllah, oleh kerana ada cerita lagi riba ni sampai ke bawah ni, panjang lagi, kita sambung lagi besok hari dalam ayat 277 sampai ke 281 insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dan Allah jangan selamatkan kita daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.